Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar anda semua? Menjadikan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, baik. Tadi saya mendengar lagu menggunakan phone telinga ni ataupun earphone. Okey, sebenarnya sangat seronok saya pakai benda ni Tapi kita kena tahu kita menggunakan phone telinga ni, apakah dia punya kesan dia, apakah kebaikan dia, tu kita kena tahu Okey, murid sekalian, untuk hari ni kita sambung pelajaran kita yang lepas. Okey, untuk hari ni kita akan belajar unit 6. Okey, pilih gaya hidup sihat. Okey, pilih hidup sihat. Dan tajuknya ialah hati-hati menggunakan phone telinga. Macam saya gunakan tadi saya perlu berhati-hati. Okey, baik, seterusnya untuk standard kandungan, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya untuk standard pembelajaran, menganalisis dan mencatat maklumat tentang sesuatu perkara yang dirujuk. Okey, untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah berbincang untuk mencatat dan melengkapkan poster. Dan seterusnya, untuk kriteria kejayaan, murid berjaya berbincang untuk mencatat dan melengkapkan poster dengan betul. Okey, baiklah murid-murid, anda semua boleh buka buku teks pada halaman 37. Okey, dengan kemahiran menulis pada hari ini. Okey, baik murid sekalian. Mari kita lihat di sini, di paparan ini. Ya. Okey, ini adalah gambar ataupun image mengenai phone telinga. Kalau yang gambar ini saya tunjukkan, ini ialah phone kepala, headphone. Tapi fungsinya sama juga macam phone telinga tadi Okey. Dan ini dilihat ni, ada bawah ni ada gambar seorang lelaki yang menggunakan phone telinga. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, ramai orang yang menggunakan phone telinga. Contohnya kalau dekat kawasan kita ni tak berapa nampak sangat yang pakai. Tapi kalau kita berada di bandaraya yang besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru sebagainya, apabila mereka menggunakan perkhidmatan awam seperti LRT, monorail, bas dan sebagainya, kebanyakan mereka memasang phone telinga sambil mendengar lagu dan sebagainya lah. Itu merupakan salah satu budaya yang berlaku pada ramai masyarakat kita pada hari ini. Okey, baik. Kita nak tahu apakah yang dimaksud dengan phone telinga. Phone telinga. Okey, baik sekalian. Phone telinga dia berfungsi untuk mendengar audio atau muzik secara individu tanpa mengganggu orang lain. Dia berfungsi untuk kita mendengar audio ataupun muzik secara individu. Kita seorang je dengar, orang lain tak dengar. Okey, kita tak mengganggu pun orang lain. Okey, baiklah murid sekalian. Okey, tajuk hari ini ialah hati-hati menggunakan phone telinga. Mari kita baca sama-sama. Sempena Hari Pendengaran Sedunia, Pejabat Kesihatan Daerah telah mengadakan pertandingan mereka bentuk poster. Hadif mahu menyertai pertandingan tersebut. Dia telah mendapatkan maklumat tentang cara menggunakan phone telinga daripada jirannya, Dr. Azlan. Mereka berkomunikasi melalui media sosial. Okey, baik. Mari kita lihat perbualan antara Hadif dan juga Dr. Azlan. Okey, Hadif. Okey, mahu saya. Selamat petang, Dr. Azlan. Apakah punca masalah pendengaran? Okay, Dr. Azlan membalas. Selamat petang, Hadif. Antara punca masalah pendengaran termasuklah penggunaan phone telinga yang terlalu lama. Okey, Hadif sambung lagi. Bagaimanakah cara menggunakan phone telinga dengan selamatnya? Okey, mari kita lihat. Okey. Pertama, kita perlu mengurangkan penggunaan phone telinga. Jangan gunakannya lebih daripada 90 minit. Pastikan tetapan tak bunyi tidak melebihi setengah. Jika terdedah kepada bunyi bising dalam tempoh yang lama, berikan masa rehat untuk telinga sekurang-kurangnya 16 jam. Baiklah, seterusnya. Ingat Hadif, masalah pendengaran ialah kecacatan kekal dan tidak boleh diubati. Okey, macam ni. Okey, Hadif. Terima kasih, doktor. Sama-sama, Hadif.
Okey, baiklah murid sekalian, kalau kita lihat pada perbualan antara Hadif dan juga Dr. Azlan yang bertanyakan mengenai apakah punca masalah pendengaran. Okey, baik, Dr. Azlan mengatakan bahawa masalah pendengaran termasuklah dia punya sebab dia penggunaan fon telinga yang terlalu lama. Jadi kita boleh menggunakan fon telinga tapi dalam keadaan yang singkat, sekejap saja. Jangan menggunakan dengan tempoh terlalu lama kerana ia mendatangkan kemudaratan. Okey, kemudian si Hadif bertanya juga kepada doktor bagaimana cara menggunakannya dengan selamat. Okey, baik, doktor mengatakan yang pertama kita mesti mengurangkan penggunaan fon telinga. Macam yang saya katakan tadi, tidak boleh menggunakan terlalu lama. Jangan lebih daripada 90 minit kata Dr. Azlan ni. Okey, dan pastikan apabila kita menggunakan fon telinga, tahap bunyi jangan melebihi setengah. Perlahan sahaja, hanya cukup sekali kita mendengar sudah memadai. Okey, seterusnya jika kita terdedah pada bunyi bising dalam tempoh yang sangat lama, yang agak lama, kita perlu memberikan masa rehat untuk telinga kita sekurang-kurangnya 16 jam. Jadi ingat dan paling penting sekali apa yang doktor kata, masalah pendengaran ialah kecacatan kekal dan tidak boleh diubati. Okey, baiklah murid sekalian, seterusnya saya akan kongsi kepada anda mengenai satu kisah. Okey, mari kita lihat sama-sama pada paparan ini. Okey, baik. Okey, fon telinga. Hai, saya Danish. Hobi saya mendengar lagu. Ramai yang tidak suka kerana mereka terganggu bunyi bising. Danish suka mendengar lagu dan membukanya dengan kuat dan menyebabkan orang ramai tidak suka kerana mereka terganggu dengan bunyi bising tersebut. Akhirnya, Danish menggunakan fon telinga untuk mendengar lagu. Danish dapat mendengar lagu kegemarannya tanpa ada gangguan. Dia berasa sangat gembira. Tambahan pula, dia tidak lagi menggunakan pembesar suara yang agak berat dan besar. Cukup sekadar sebuah telefon bimbit sahaja untuk mendengar lagu kegemarannya. Suatu hari, Danish terjatuh kerana terlanggar batu ketika sedang asyik mendengar lagu. Irsyad rakannya telah menegurnya tetapi Danish tidak dengar. Danish mendengar lagu sambil berjalan dan akhirnya dia terjatuh kerana tidak perasan ada batu di hadapannya. Okay. Rakan Danish iaitu Irsyad yang tadi tertarik dengan fon telinga Danish lalu meminjamnya. Okay, setelah beberapa ketika memakai fon telinga Irsyad berasa gatal dan berair. Okay, doktor menyatakan bahawa telinganya dijangkiti virus. Okay, jangkitan ini berlaku apabila Irsyad berkongsi fon telinga dengan Danish. Jadi apabila kita berkongsi peralatan dengan orang lain, okay, dia boleh menyebarkan penyakit melalui sentuhan ini. Okey, baiklah murid sekalian, tadi saya telah paparkan kisah Danish dan juga Irsyad mengenai fon telinga tadi. Pastinya murid-murid faham apakah yang berlaku, kebaikan dan keburukan menggunakan fon telinga tersebut. Okey, seterusnya jika kita berada dalam kelas, saya akan berikan arahan ini kepada kamu untuk melakukan tugasan ini secara berkumpulan. Tetapi malangkan kita dalam keadaan PKP ini, kita melakukan perbincangan bersama-sama mengenai keburukan dan kebaikan fon telinga. Okay, mari kita bincang sama-sama. Okey, baik, untuk kebaikan fon telinga, okay, apa yang kita dapat daripada kisah tadi? Baik, yang pertama ialah apabila kita menggunakan fon telinga, kita tidak mengganggu orang lain. Hanya kita sahaja yang mendengar muzik tersebut ataupun audio tersebut tanpa melibatkan orang lain. Okey, yang seterusnya kebaikannya ialah fon telinga ini mudah digunakan. Okay, mudah digunakan. Tidak perlulah kita menggunakan alatan seperti pembesar suara dan sebagainya yang agak berat dan agak sukar. Okay. Kemudian seterusnya ialah fokus dengan lagu sahaja. Okey, baiklah murid sekalian, bukan bermakna saya menggalakkan sepenuhnya untuk murid mendengar lagu. Tidak. Tetapi apa yang kebaikan fon telinga ini ialah kita boleh fokus kepada satu deria untuk kita mendapatkan satu maklumat. Okay, sebagai contoh, kita ada deria penglihatan, deria rasa,
dia hidu, dia mendengar dan sebagainya. Jadi kita apabila menggunakan font telinga, kita boleh fokus kepada audio yang kita hendak dengar sahaja, tanpa kita mendengar bunyi-bunyi bising yang lain, seperti bunyi kereta, bunyi motor dan sebagainya. Okey, kita boleh fokus pada satu perkara saja. Baik, itu ialah kebaikan font telinga. Okey, tetapi bagaimana pula keburukannya? Okey, keburukannya seperti yang kita telah baca dalam teks tadi, buku teks tadi halaman 37, perbualan antara Hadif dan juga Dr. Azlan serta dengan kisah Danish dan juga Irsyad. Okay, baik, apakah keburukan font telinga? Okay, mari kita lihat sama. Okay, baik, yang pertama ialah yang dikatakan Dr. Azlan tadi mengenai masalah pendengaran. Okay, baik. Jadi apabila kita menggunakan font telinga, dia boleh mengakibatkan masalah pendengaran. Okey, seterusnya apa lagi keburukannya ialah masalah jangkitan telinga. Okey, baik. Jadi apabila kita menggunakan font telinga, pastikan kita menggunakan font itu hanya hak milik kita sendiri. Jangan kita mudah berkongsi dengan orang lain. Bimbang jika kita ada penyakit dan sebagainya, kita boleh menyebarkan virus tersebut kepada orang lain dengan mudah. Seperti yang berlaku pada waktu kita sekarang ni, COVID-19. Okey, virus mudah tersebar dengan sentuhan, dengan batuk bersin dan sebagainya. Okey, yang seterusnya apa lagi keburukan ialah dia mengakibatkan apa ni? Okey, maafkan saya. Okey, baik. Mengakibatkan tekanan yang tinggi pada gegendang telinga. Baiklah maksud sekalian, bunyi yang masuk dalam telinga kita, okey, dia melalui gegendang telinga, dan gegendang telinga inilah yang menghantar isyarat kepada otak kita dan kita memahami apakah bunyi audio tersebut, sama ada dia bermakna ataupun tidak bermakna. Okey, jadi andai kata kalau kita menggunakan font telinga, dia boleh menyebabkan tekanan dan akhirnya gegendang telinga kita boleh pecah dan menyebabkan kita hilang pendengaran. Jadi ini sangat-sangat bahaya. Kita perlu mengambilnya dengan keadaan sangat serius. Okey, ada tak lagi dia punya keburukan yang lain? Okey, keburukan yang lainnya ada. Okey, iaitu boleh mengakibatkan, okey, saya buat semua. Okey, okey. Okey. Okey, boleh mengakibatkan kerosakan otak ataupun kanser. Okey, seterusnya kita tidak fokus dengan persekitaran. Kita hanya fokus dengan lagu itu saja apa yang kita dengar. Dan menyebabkan seperti yang kisah tadi Danish dan juga Irsyad, Danish terjatuh kerana tidak perasan ada batu di hadapannya, walaupun Irsyad telah memberi amaran. Maksudnya Danish tak dengar apa yang Irsyad katakan kerana dia lebih fokus kepada lagu itu saja. Okey, baiklah murid sekalian, inilah dia kebaikan dan keburukan font telinga. Okey, saya ulang semula. Okey, untuk kebaikan ni, yang pertama, dia tidak mengganggu orang lain. Okey, yang kedua, mudah digunakan ketika fokus dengan lagu sahaja. Okey, dari segi keburukannya ialah masalah pendengaran kita. Kedua, jangkitan telinga. Yang ketiga, tekanan yang tinggi pada gegendang telinga. Yang keempat, kerosakan otak dan kanser. Dan yang kelima, tidak fokus dengan persekitaran. Okey, baiklah murid sekalian, tadi kita telah berbincang mengenai kebaikan dan keburukan font telinga. Okey, baik, seterusnya apa yang ingin saya mahu anda lakukan, okey, kamu boleh merujuk kepada buku teks pada halaman 37 dan menggunakan buku latihan apa yang kamu ada, okey, untuk kita melengkapkan poster yang ada pada halaman tersebut. Okey, baik, yang pertama yang diberikan ialah mengenai masalah pendengaran. Apakah yang dimasukkan dengan masalah pendengaran? Okey, mari kita lihat sama-sama pada catatan ini. Okey, perbualan antara Dr. Azlan dan juga Hadif. Okey, apakah masalah pendengaran? Okey, masalah pendengaran ialah kecacatan kekal dan tidak boleh diubati. Mari kita sama buat. Masalah pendengaran ialah kecacatan kekal dan tidak boleh diubati. Seterusnya, okey, kita melengkapkan poster ini, penggunaan font telinga yang selamat. Okey, yang pertama dia dah diberikan iaitu kurangkan penggunaan font telinga. Baik, apa lagi yang diperlukan? Okey, lihat sini .
Dia dah nyatakan kita perlu mengurangkan penggunaan phone singer. Okey, dah nyatakan. Seterusnya, jangan gunakannya lebih daripada 90 minit. Dia buat sama. Jangan menggunakannya lebih daripada 90 minit. Okay, ini ialah had maksimum untuk kita mendengar phone lagu. Okey, yang seterusnya, pastikan tetapan tak bunyi tidak melebihi setengah. Okey, jadi apa dia punya penggunaannya dengan selamat? Tetapan tahap bunyi tidak melebihi setengah. Baik, yang terakhir apa dia? Okey, jika terdedah kepada bunyi bising dalam tempoh yang lama, berikan masa rehat untuk telinga sekurang-kurangnya 16 jam. Okey, jadi kita buat dia punya jawapan. Masa rehat untuk telinga sekurang-kurangnya 16 jam. Ini masih lama ya. Okay, baiklah model sekalian, alhamdulillah kita berjaya melengkapkan tugasan kita pada hari ini, dan kita telah berjaya melengkapkan poster yang ingin Hadif lengkapkan untuk menyertai pertandingan mereka bentuk poster sempena Hari Pendengaran Sedunia Pejabat Kesihatan Daerah. Okey, baiklah model sekalian. Jadi saya harap kamu telah mendapat sesuatu daripada apa yang kita baca pada hari ini. Jika kamu ada menggunakan phone singer, gunakanlah dengan yang baik, mengikut apa yang telah kita baca tadi. Jangan melebihi masa selama 90 minit. Guna hanya sekadar perlu sahaja. Tidak perlulah menjadikannya sebagai satu tabiat yang kita perlu menggunakannya setiap masa. Kerana apa? Dia akan menyebabkan mudarat kepada diri kita sendiri, akan menyebabkan kerosakan kekal pada telinga kita. Okey, baiklah model sekalian, seperti biasa ingin saya sampaikan kepada kamu semua, itu pesanan saya sebelum ini, jangan kita lupakan solat. Kena sembahyang solat di waktu, solat di awal waktu, kalau boleh berjemaah bersama-sama dengan ibu bapa, kerana itu lebih baik ganjarannya. Dan memandangkan kita ni dalam keadaan yang tidak boleh bergerak ke mana, emosi kita juga sering terganggu, kita mudah berasa marah, mudah berasa merenting, adakala kita rasa nak nangis dan sebagainya. Tapi apa-apa pun kita kena ingat bahawa apa yang berlaku pada kita pada hari ini ialah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hikmah yang terselindung yang Allah nak berikan kepada kita, tetapi kita tidak nampak. Kita perlu mengambil segalanya dengan secara yang positif, dan jangan kita menjadikannya sebagai sesuatu yang negatif. Baik, akhir sekali, jangan lupa ulang kaji pelajaran, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada episod yang akan datang. Baik, sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.